Jangan lupa subscribe, like dan turn on notification. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita pada kali ini. Jadi pada kali ini saya akan menyambung bab 3 dari tingkatan 3, iaitu matematik pengguna, simpanan dan pelaburan kredit dan hutang. Jadi pada kali ini saya akan fokuskan kepada pelaburan sahaja, kerana pada yang lepas saya dah fokuskan kepada simpanan, faedah mudah dan faedah compound. Jadi jom kita tengok apa yang akan kita belajar pada kali ini. Baiklah, pelaburan seperti yang saya dah maklumkan dalam bahagian pertama, pelaburan ada 3 jenis yang perlu awak tahu untuk tingkatan 3, iaitu saham, amanah saham dan hartanah. Kalau kita imbas balik yang awak dah belajar sebelum ni untuk simpanan, ganjaran yang diberikan apabila awak menyimpan di bank ada 2, iaitu faedah mudah. Yang kedua adalah faedah compound. Tapi untuk pelaburan bagi saham, amanah saham dan hartanah, pulangan maksudnya ketiga-tiga ni kita akan tengok dia, kita akan mengira ROI. Apa benda ROI ni? ROI ni adalah return of investment. Dia short form. Ini maksudnya daripada English term punya lah. Baiklah, so kita akan mengira return of investment daripada apa investment yang awak buat, pelaburan apa yang awak buat, itu saham ataupun amanah saham ataupun hartanah. Jadi macam mana kira kita nak mengira ROI, ataupun dalam bahasa Melayunya ialah nilai pulangan pelaburan. Okey, jadi hari ini kita akan tengok macam mana kita nak mengira nilai pulangan pelaburan, sama ada hasil pelaburan awak tu mungkin untung, mungkin rugi. Jom kita tengok. Baiklah, untuk formula ROI, return of investment ataupun nilai pulangan pelaburan, formula dia adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darab dengan 100. Awak nampak tak 100 di sini? 100 di sini maksudnya peratus. Maksudnya sini kalau dikata nilai ROI, nilai pelaburan, nilai pulangan pelaburan, jawapan mesti dalam peratus. Sebab tu kita akan darabkan dengan 100. Baiklah, apa maksud jumlah pulangan? Jumlah pulangan ialah harga jualan tolak dengan harga belian. Okey, jumlah pulangan ni maksudnya harga belian berapa, harga jualan berapa. Jadi kita akan tolak nilai tu. Kalau nilai dia positif, awak akan dapat untung lah. Kalau nilai dia negatif, maksudnya itu adalah kerugian. Jadi nilai pelaburan awal ni pula, ini adalah untuk harga belian tersebut. Okey, nak tahu lebih faham, kita tengok contohnya lepas ni. Baiklah, kita pergi yang pertama, saham dan amanah saham. Kenapa saya gabungkan saham dengan amanah saham? Saham ni maksudnya kita akan beli saham secara sendiri. Maksudnya awak menggunakan pengetahuan awak. Awak boleh handle benda tu, awak tahu macam mana nak membeli, nak menjual tanpa bantuan. Untuk amanah saham pula, awak nak melabur dalam saham tapi awak tak tahu apa-apa. Jadi, apa awak akan buat? Ya, awak akan pergi kepada syarikat unit amanah. Yang mana di syarikat unit amanah ini akan ada seorang pengurus dana profesional. Dia akan
menolong untuk awak melabur dalam mana-mana syarikat yang berpotensi. Baiklah, disebabkan benda yang sama, saya rakumkan sekali. Baiklah, apakah pulangan yang awak akan dapat jika awak melabur di dalam saham ataupun amanah saham? Yang pertama, kita akan mendapat dividen. Apa benda dividen? Dividen ni lazimnya dia diterima pada akhir tahun. Pada akhir tahun, syarikat akan mengumumkan berapa dividen yang awak akan dapat berdasarkan wang yang dilaburkan. Jadi kita tengoklah berapa yang awak laburkan. Itulah nanti depends dividen bergantung kepada berapa yang dilaburkan. Baiklah, share bonus. Apa benda share bonus ni? Share bonus ni merupakan share tambahan yang diberikan kepada pelabur secara percuma. Kalau sebelum ni awak kena beli share tersebut, tapi ada sesetengah company dia nak nak bagi penghargaan sebab awak melabur, mungkin dia akan bagi share bonus, iaitu share tambahan kepada awak secara percuma, tapi adalah syarat-syarat tertentu mengikut syarikat tersebut punya adalah dia punya law dia tu macam mana, syarat-syarat dia. Baiklah, untuk keuntungan modal pula, keuntungan modal ni ialah peningkatan harga saham. Peningkatan harga saham semasa saham dijual. Ini kita panggil sebagai keuntungan modal. Contohnya jika awak beli pada awal tahun dengan harga RM2 seunit, di akhir tahun ataupun di pertengahan tahun saham tu meningkat kepada RM2.50, jadi awak jual, jadi awak dapat keuntungan kat situ. Itu kita panggil dia sebagai keuntungan modal. Baiklah, saya rasa lebih baik kita pergi terus kepada soalan supaya awak faham. Baiklah, kita tengok contoh 10 ini dalam buku teks. Pada 1 Januari 2018, Puan Siti melabur dalam amanah saham Bumiputra ASB sebanyak 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember 2018, amanah saham Bumiputra membayar dividen sebanyak 5%. Ini pulangan yang diberikan oleh amanah saham Bumiputra, dia bagi dividen, ini pulangan. Pada 1 Januari 2019, Puan Siti menjual semua saham yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. Berapakah nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti? Jadi jom kita keluarkan maklumat satu persatu. Baiklah, saya mulakan di sini. Pada 1 hari bulan 1 2018, pada tarikh ini, kalau kita tengok pada maklumat ni, Puan Siti melabur dalam amanah saham sebanyak 3,000 unit. Maksudnya dia membeli, melabur ni maksudnya dia membelilah pelaburan. Jadi dia beli 3,000 unit yang bernilai RM2 seunit. So kita akan darabkan dengan RM2. Jadi kita tahu total dia adalah berapa? RM6,000. Okey, seterusnya kita baca ayat seterusnya. Bagi tahun kewangan berakhir pada 31 Disember. So ada tarikh baru, 31 hari bulan 12 2018. Ada apa pula ni? Amanah saham Bumiputra membayar dividen sebanyak 5%. Jadi Puan Siti mendapat dividen 5%. Seterusnya, ayat yang seterusnya.
pada 1 Januari 1 hari bulan 1 2019 Puan Siti menjual, okey, dia jual semua saham. Semua saham tadi berapa? Ya, 3,000 unit. So dia jual 3,000 unit yang dimiliki dengan harga RM2.20 seunit. So ini kita akan darabkan dengan RM RM2.20. Jadi awak akan dapat RM6,600. Betul? Saya rasa betul dah, RM6,600. Ini adalah maklumat-maklumat yang kita keluarkan. Seterusnya, ayat yang seterusnya. Berapakah nilai pulangan pelaburan? Nampak di sini nilai pulangan pelaburan, yang mana ini adalah ROI. Jadi apa formula ROI tadi? ROI sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100. Itu formula yang awak harus gunakan. Tetapi awak harus tahu dulu jumlah pulangan ni berapa. Jadi kita akan patah balik. Saham dengan amanah saham ada 3 jenis pulangan, iaitu dividen, share bonus dan keuntungan modal. Jadi sekarang ni untuk Puan Siti, dia dapat yang mana ya? Antara dividen, share bonus dan keuntungan modal. Okey, yang mana satu Puan Siti dapat? Adakah Puan Siti dapat dividen? Cuba awak cari ayat dividen. Ya, ada dividen. Mana? Ini. Puan Siti mendapat dividen sebanyak 5%. Adakah Puan Siti dapat share bonus? Tak ada. So kita tak akan kira share bonus. Keuntungan modal. Ada tak keuntungan modal? Ya, walaupun tak ada ayat keuntungan modal, tapi keuntungan modal ni dia merujuk kepada menjual. Jadi ada tak ayat menjual? Ya, ada. Puan Siti menjual kesemuanya. Jadi sekarang Puan Siti mendapat 2 jenis pulangan, iaitu dividen dan keuntungan modal. Ada 2. Jadi kita kena kira kedua-dua pulangan ini. Jadi jom kita kira yang pertama. Saya tukar color dulu, nak color merah. Okey, orange. Baiklah, yang pertama, dividen. Puan Siti dapat berapa dividen? Ya, 5%. Jadi sekarang ni 5% ni adalah 5%. Darabkan dengan berapa jumlah pelaburan yang maksudnya duit yang dilaburkan oleh Puan Siti. Berapa? Ya, RM6,000. Daripada mana awak dapat RM6,000? 3,000 unit darab dengan 1 unit ni adalah RM2. Jadi jumlah wang yang dikeluarkan adalah RM6,000. Jadi 5% darab dengan RM6,000. Bila awak tekan kalkulator, awak akan dapat RM300. Jadi ini adalah nilai dividen yang Puan Siti dapat. Seterusnya, yang kedua, kita akan kira keuntungan modal. Saya pergi page sebelah. Keuntungan modal. Apa benda keuntungan modal yang saya cakap tadi? Harga jualan tolak dengan harga belian. Yang mana harga jualan, kalau kita patah balik, pada 1 hari bulan 1 2011, dia telah menjual ke semua 3,000 dengan harga untuk 1 unit RM2.20. Kita dah kira tadi, 3,000 darab dengan RM2.20, awak akan dapat 6,600. Jadi ini adalah harga jualan RM6,600. Harga jualan tolakkan dengan harga belian dia berapa yang asal tadi? Ya, 6,000. Jadi tolak dengan RM6,000, awak akan dapat RM6,000.
Jadi keuntungan modal yang Puan Siti dapat adalah bila dia menjual saham tersebut, dia mendapat 6%. Jadi sekarang berapa jumlah pulangan yang Puan Siti dapat? Jumlah pulangan Puan Siti dapat adalah daripada dividen dan keuntungan modal. Berapa tadi nilai dividen yang awak dah kira tadi? Mana? Ya, 300 didapat pada akhir tahun. RM 300. Berapa keuntungan yang dapat tadi? RM 600. Jadi sekarang 300 tambah 600 maksudnya Puan Siti mendapat RM 900. Jadi sekarang adakah awak sudah menjawab soalan? Kita patah balik tengok soalan. Soalan tanya, berapakah nilai pulangan pelaburan? Nilai pulangan pelaburan ini adalah ROI. ROI mesti dalam peratus. Sedangkan jawapan awak sekarang dalam nilai ringgit Malaysia. Jadi kita kena tukar dia jadi dalam bentuk peratus. Jadi formula ROI adalah jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100, sebab kita nak dapat dalam nilai peratus. Jadi berapa jumlah pulangan Puan Siti tadi? RM 900. Berapa nilai pelaburan awal, duit yang Puan Siti keluarkan untuk melabur awal-awal tadi? Berapa? Ya, 6,000. Jadi sekarang ni 900 bahagi dengan 6,000 darabkan dengan 100, awak akan dapat 15%. Jadi nilai pulangan pelaburan bagi Puan Siti adalah 15%. Jadi inilah jawapan dia yang sebenarnya. Baiklah, seterusnya kita akan tengok pelaburan dari segi hartanah. Hartanah yang perlu awak tahu untuk tingkatan 3 ni ada 3 jenis, iaitu tanah, rumah dan lot komersial. Baiklah, apakah pulangan yang awak akan dapat jika melabur dalam bidang hartanah? Kalau dalam saham dengan amanah saham tadi, awak akan dapat 3 benda, iaitu dividen, share bonus dan keuntungan modal. Tapi untuk hartanah, awak akan mendapat 2 jenis pulangan, iaitu sewa dan keuntungan modal. Apa benda sewa ni? Sewa ni contohnya kalau awak beli rumah tapi awak sewakan kepada orang lain, awak akan dapatlah duit sewa setiap bulan. Jadi sewa ni biasanya kita akan dapat setiap bulan. Apa pula keuntungan modal? Keuntungan modal ni ialah apabila sesuatu hartanah tu dijual, maksudnya sama ada tanah, rumah ataupun lot komersial. Apabila hartanah dijual, mungkin akan untung, mungkin akan rugi. Kenapa mungkin untung, mungkin rugi? Rugi ni mungkin akan berkaitan dari segi ekonomi, ataupun kawasan tu tak strategik. Adalah faktor-faktor yang boleh menyebabkan kerugian. Baiklah, jadi ini adalah pulangan yang mungkin awak akan dapat untuk hartanah. Jadi kita tengok ROI. Sama juga soalan akan tanya nilai ROI, nilai pulangan pelaburan.
Sama juga formula macam tadi, jumlah pulangan bahagi nilai pelaburan awal darab dengan 100. Cuma untuk bahagian hartanah ni, jumlah pulangan kat sini maksudnya ialah harga jualan tolak modal. Beza tak dengan saham dengan amanah saham? Tadi kalau yang ini, saya patah balik. Baiklah, kalau yang ini harga jualan tolak harga belian, betul? Kalau untuk hartanah, harga belian juga. Cuma kat sini kita tukar dia menjadi modal. Kenapa modal? Modal ni tak semestinya harga belian semata-mata. Kenapa? Untuk hartanah ni dia ada banyak prosedur untuk kita tukar milik hartanah tu. Contohlah kalau awak nak beli rumah, awak tak boleh nak senang-senang je pergi, saya nak beli rumah awak 200,000. Okey, deal, bayar. Tak boleh. Akan ada beberapa prosedur sebelum awak mendapat penukaran nama untuk mana-mana jenis hartanah. Jadi maksudnya modal ni bukan semata-mata harga belian, tapi nanti akan ada urusan tukar, ada urusan tukar hak milik, yang mana untuk urusan tukar hak milik ni perlukan khidmat peguam. Bila gunakan khidmat peguam, akan adalah bayaran untuk peguam tu macam mana. Inilah kosnya, dia akan termasuk dalam modal. Jadi, apa maksud modal ni sebenarnya? Harga sebenar hartanah tersebut adalah, yang pertama ialah nilai hartanah tersebutlah. Seterusnya akan ada kos guaman. Ini yang saya cerita tadilah, untuk proses tu kita kena gunakan khidmat khidmat peguam, jadi akan ada kos guaman. Yang ketiga adalah duty stamp. Apa benda duty stamp pula ni? Duty stamp ni adalah cukai yang dikenakan atas dokumen atau surat yang mempunyai kesan perundangan. Kenapa perundangan? Sebab kita menukar hak milik. So kita memerlukan perundangan komersial atau kewangan seperti di bawah jadual pertama Akta Stamp 1949. Awak boleh merujuk maksud duty stamp, kos kewangan dan 4 commission agent di dalam buku teks pada muka surat 62. Ada penerangan untuk kos kewangan, duty stamp dan commission agent. Baiklah, apa benda commission agent ni? Agent ni maksudnya kita menggunakan orang tengah untuk membeli atau menjual hartanah tersebut. Bila kita menggunakan orang tengah iaitu agent, dia akan dapat bayaran lah, percentage. Lagi mahal nilai hartanah tersebut, lagi tinggi nilai percentage agent tu akan dapat. Jadi nak bagi awak faham, apa kata kita tengok contoh. Contoh 11, Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan harga RM600,000 pada 1 Januari 2017 di Bangi. Beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut, iaitu sebanyak RM60,000. Lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2017. Pada 31 Disember 2026, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga RM1,300,000. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada pihak bank berjumlah RM486,000, manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM450,000. Charge-charge lain yang terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut: kos guaman RM15,000, duty stamp RM15,000, commission agent RM18,000. Saya tahu bila awak tengok soalan yang berbentuk begini,
banyak ayat-ayat awak akan tinggalkan soalan macam ni. Tolonglah jangan tinggalkan soalan bentuk macam ni. Baca satu persatu, keluarkan maklumat. Bila awak tahu keluarkan maklumat, insya-Allah awak akan dapat jawab soalan ni. Baiklah, jadi kita tengok macam mana kita nak keluarkan maklumat. First, keluarkan maklumat nilai RM dalam soalan. Maksudnya awak kena tahu 600,000 ni nilai apa, 60,000 ni nilai apa. Jadi kita keluarkan satu persatu. Jadi sila tengok. Encik Yusof membeli satu lot kedai dengan harga RM600,000. Ini adalah, baiklah, untuk RM6,000 ini adalah harga belian. Harga belian, yang mana kalau dalam formula ROI tu, formula dia yang tadi, inilah nilai pelaburan awal. Maksudnya nilai pelaburan ini adalah harga belian yang first kali masa Encik Yusof ni nak beli. Baiklah, pada 1 Januari. Yang kedua, beliau telah membayar 10% daripada nilai belian lot kedai tersebut, iaitu sebanyak RM60,000. Jadi RM60,000 ni apa benda? Ini ialah deposit, wang pendahuluan. Wang pendahuluan. Seterusnya, lot kedai tersebut disewakan mulai 1 Januari 2017. So, bila dia disewakan, akan ada hasil sewaan nanti. Pada 31 Disember 2026, beliau menjual lot kedai tersebut dengan harga RM1,300,000. Jadi, RM1,300,000 ni apa? Ini adalah harga jualan. Jumlah pinjaman masih berhutang kepada pihak bank berjumlah RM486,000. RM486,000 ni apa? Ini ialah baki hutang dalam bank. Maksudnya Encik Yusof dia beli kedai ni menggunakan pinjaman dari bank. Okey, dia meminjam berapa ratus ribu. Okey, harga lot kedai tu RM600,000 kan. So dia dah bayar deposit RM60,000. Jadi balance RM540,000 dia buat pinjaman di bank. Jadi dia dah bayar sehingga 31 Disember 2026 tu. Sepanjang tu dia dah bayar, tapi masih ada hutang lagi yang belum dibayar. Jadi baki hutang dia yang belum dibayar lagi adalah RM486,000. Manakala jumlah ansuran bulanan yang telah dilunaskan kepada pihak bank berjumlah RM450,000. RM450,000 ni adalah jumlah apa? Jumlah yang Encik Yusof bayar kepada bank. Sepanjang tu daripada 2017 sampai 2026, nilai bayaran dia adalah RM450,000. Charge lain yang terlibat dalam urusan jual beli adalah seperti berikut. Baiklah, kos guaman, nama pun kos kan. Kos guaman RM15,000, duty stamp RM15,000, commission agent RM18,000. Ini sambungan soalan. Jumlah sewa yang diperoleh sepanjang pegangan lot kedai tersebut ialah sebanyak RM200,000. Jadi RM200,000 ni adalah apa benda? 200,000, tengok pada ayat dia balik. Ini adalah jumlah sewa ataupun pulangan dari segi sewa. Jadi soalan dia, hitung nilai pulangan pelaburan Encik Yusof. Sama juga macam soalan saham tadi. Apa benda? First step dia. Okey. Kalau kat sini positif, dia dapat pulangan dari segi dividen dengan keuntungan modal. Tapi untuk Encik Yusof sekarang ni, apa pulangan yang dia dapat? Jadi kita tengok.
pulangan yang Encik Yusof dapat. Yang pertama adalah sewa. Yang kedua adalah keuntungan modal. Yang sewa, saya tak ada masalah sebab dia terus bagi RM200,000. Jadi kita tahu sewa adalah RM200,000. Cuma untuk keuntungan modal. Keuntungan modal, apa benda tadi? Keuntungan modal ni adalah harga jualan tolak dengan modal. Modal ni maksudnya kos yang perlu dibayar. Kos yang perlu dibayar untuk proses sebelum dijual ni. Jadi sekarang kita nak tengok mana satu yang awak dah keluarkan nilai-nilai ni semua adalah kos. Baiklah, yang pertama. Okey, saya tak tukar lagi. RM600,000. Adakah ini kos? Tak. Ini adalah harga belian. Harga belian lain ceritanya. Baiklah, RM60,000. Adakah ini kos? Ya, ini adalah kosnya. Dia terpaksa keluarkan dulu sebab kita nak tahu untung kita berapa ni sebenarnya ni. Jadi ini adalah kos. Deposit dia RM60,000. Ini adalah kos. Seterusnya RM1,300,000. Adakah ini kos? Tidak, ini adalah harga jualan. RM486,000 baki hutang. Ini pun adalah kos juga yang perlu kita tolak sebelum kita dapat nilai keuntungan. Seterusnya RM450,000. Ini pun dari modal juga, berapa yang dah dibayar. Seterusnya kos guaman. Ini termasuk dalam modal. Jadi sekarang kita akan tengok harga jualan dia adalah RM1,300,000. Tolak dengan modal. Modal yang pertama tadi adalah berapa? RM60,000. Jadi RM60,000 tambah dengan berapa? Seterusnya RM486,000. Okey. Tambah dengan RM450,000. RM450,000 tambahkan dengan yang kos-kos semua. RM15,000, RM15,000, RM18,000. RM15,000 untuk kos guaman. Tambahkan lagi dengan RM15,000 untuk kos apa ya satu lagi tu? Duty stamp. Tambah dengan RM18,000 untuk kos commission agent. Okey, awak rasa dah cukup belum? Ni modal yang diperlukan ni, harga belian dia ni dah cukup. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, dah cukup. Jadi kalau awak kira-kira dalam kalkulator, seterusnya awak akan dapat keuntungan modal yang Encik Yusof dapat ni adalah RM256,000. Bila awak tengok harga jualan tadi, wah, 1 juta kan? Tapi bila ditolakkan dengan harga kos yang perlu Encik Yusof bayar, yang pernah dia bayar dekat bank, baki hutang dia lagi berapa, bila tolak-tolak semua tu, sebenarnya Encik Yusof untung RM256,000 sahaja. Tapi banyaklah kan. Jadi adakah kita dah menjawab soalan? Belum. Soalannya tanya nilai pulangan pelaburan. Jadi macam mana dapat nilai pulangan pelaburan? Jadi kedua-dua pulangan ni kita harus tambahkan supaya kita dapat jumlah pulangan. Jadi ROI untuk Encik Yusof sama dengan jumlah pulangan bahagi dengan nilai pelaburan awal darabkan dengan 100. Jumlah pulangan berapa tadi? Iaitu sewa
adalah RM200,000. Tambahkan dengan keuntungan modalnya adalah RM256,000. Bahagikan dengan nilai pelaburan awal. Nilai pelaburan awal apa saya cakap? Harga yang first dia beli dulu. Berapa? RM600,000. Okey, darabkan dengan 100. Jadi RM200,000 tambah RM256,000, kita akan dapat RM456,000. Ini jumlah pelanggan yang Encik Yusof dapat. Bahagikan dengan RM600,000, darabkan dengan 100. Jadi Encik Yusof mendapat 76% nilai pulangan pelaburan. Jadi saya harap awak faham macam mana kita nak menilai, kita nak mengira ROI untuk saham, amanah saham dan juga hartanah. Stepnya sama, cuma awak kena kenal pasti maklumat yang diberikan tu untuk apa. Jadi nak mahir untuk soalan bab ini, awak kena perbanyakkan latihan. Itu sahaja nasihat saya. Perbanyakkan latihan, insya-Allah awak akan dapat menjawab semua soalan dalam tajuk ini. Jadi saya rasa takat itu sahaja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum.